Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama berkongsi pengalaman mengenai dengan cara teknik menjawab soalan tasawuf Islam khususnya untuk SPM bagi tahun 2021 ini. Okey, sebagaimana kita ketahui bahawa sukatan tasawuf Islam telah mengalami perubahan di mana pada tahun ini akan bermulanya silibus baru untuk tasawuf Islam. Jadi saya harap para pelajar dapat memberi perhatian untuk mengetahui cara macam mana kita nak menjawab tasawuf Islam. Okey, tapi sebelum tu saya nak terangkan, nak menjelaskan kepada para pelajar bahawa kita ada dua siri ya. Ada dua siri. Siri yang pertama saya akan jelaskan tentang fokus ataupun tema tasawuf Islam sukatannya. Kemudian sukatan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kemudian konstruk soalan. Kemudian aras kesukaran soalan, item soalan dan rubrik perskoran. Ini untuk siri yang pertama. Dan siri yang kedua, saya akan bincangkan dengan format pentaksiran. Jadi, saya harap pelajar-pelajar dapat mengikuti kedua-dua siri tersebut. Okey, yang pertama apakah fokus ataupun tema tasawuf Islam? Tema sukatan tasawuf Islam untuk SPM. Okey, kita ada 6 tema. Kita ada 6 tema semua sekali. Untuk tingkatan 4, kita ada tema yang pertama iaitu Islam sebagai ad-din. Islam sebagai ad-din kita ada 5 pelajaran. Iaitu pertama, Islam adalah cara hidup, akidah menurut Islam, ibadah menurut Islam, akhlak menurut Islam dan prinsip pandangan hidup Islam. Ini untuk tema yang pertama tingkatan 4. Okay, yang kedua, tema yang kedua manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita ada 3 pelajaran situ, pelajaran 6, pelajaran 7 dan pelajaran 8. Fitrah kejadian insan, tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dan peranan wahyu dan akal kepada kehidupan manusia. Okay, dan untuk tema yang ketiga iaitu sistem sosial Islam. Kita ada 4 pelajaran sini, ada 5. Pelajaran 9 iaitu asas sistem sosial Islam. Kemudian kita ada sistem kekeluargaan Islam, prinsip pergaulan Islam, hiburan menurut Islam dan kesenian menurut Islam. Ini untuk tingkatan 4. Ini untuk tingkatan 4. Harapan saya semua pelajar semua dapat mempelajari dan memahami semua tajuk tema-tema tersebut sebab semuanya akan ditanya dalam soalan. Okay, seterusnya untuk tingkatan 5 juga kita ada 3 tema. 3 tema untuk tingkatan 5 iaitu tema yang keempat, kelima dan keenam. Okay, tema yang keempat iaitu sistem ekonomi dan keuangan Islam. Kita ada 2 tajuk situ, pelajaran 1 dan pelajaran 2 iaitu sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan Islam. Okay, seterusnya untuk tema yang kelima kita ada sistem perundangan dan kehakiman Islam. Okay, sistem perundangan dan kehakiman Islam kita ada 2 tajuk, 2 pelajaran iaitu pelajaran 3 dan 4 iaitu sistem perundangan Islam dan sistem kehakiman Islam. Okay, manakala tema yang keenam, kita ada sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Okay, kita ada 2 tajuk juga situ, sistem pentadbiran dan pengurusan Islam serta sistem pemerintahan Islam. Okay, ini tema-tema. Tema-tema ataupun fokus dalam sukatan tasawuf Islam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, jadi harapan saya pelajar telah pun dapat memahami dan mempelajari semua tema-tema tersebut. Dan untuk lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, saya nak bincangkan cara lebih lanjut tentang sukatan tasawuf Islam ini. Okey. Tema 1, Islam sebagai ad-din. Islam sebagai ad-din ni, ni tajuk dia. Pertama, maksud Islam sebagai ad-din, pengertian Islam, iman dan ihsan. Kemudian kita ada rukun Islam, rukun iman dan ihsan, rukun ihsan. Sesungguhnya kepentingan rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Dan akhir sekali kita ada Islam adalah cara hidup yang lengkap. Ini tema 1. Untuk tema 1, ini tajuk dia. Para pelajar sepatutnya telah pun mengetahui tajuk ini. Okay, untuk tema yang kedua, pelajaran yang kedua iaitu akidah menurut Islam. Ini masih tema 1. Masih lagi dalam tema 1, kita ada konsep akidah, kita ada ilahiyah, nubuwah, ghaibiyah dan nubuwah. Kita ada 3 tajuk situ.
Pertama, ilahiyah, ketuhanan. Ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara gaib. Okey, seterusnya yang ketiga, kita ada amalan yang berkaitan dengan pegangan akidah. Kemudian kepentingan amalan akidah menurut Islam dan pembuktian akidah yang benar. Ini tajuk yang kedua, akidah menurut Islam. Dan untuk pelajaran yang ketiga, kita ada ibadah menurut Islam. Ibadah menurut Islam, tajuknya ialah konsep ibadat dalam Islam, amalan yang berkaitan dengan ibadah, kepentingan ibadah menurut Islam dan pelaksanaan ibadah wajib kepada umat Islam. Okey, ini tajuk yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Seterusnya pelajaran yang keempat, kita ada akhlak. Okey, akhlak menurut Islam. Situ kita ada tajuk pertama, konsep akidah dalam Islam, amalan yang berkaitan dengan akhlak, kemudian kepentingan akhlak menurut Islam dan pengamalan akhlak Islam. Pengamalan akhlak Islam. Okey, ini tajuk yang keempat, pelajaran yang keempat dalam tema yang pertama. Okey, masih lagi tema yang pertama. Pelajaran yang kelima, kita ada prinsip pandangan hidup Islam. Kita ada Rabbaniyah, Syumuliyah, Waqi'iyah, Alamiyah, Tabat dan Murunah. Okey, kemudian kita ada keistimewaan prinsip pandangan hidup Islam. Kemudian kita ada kepentingan mengamalkan prinsip pandangan hidup Islam. Dan kita ada Islam sebagai penyelesaian. Okey, ini prinsip pandangan hidup Islam. Tajuk yang kelima, masih lagi tema yang pertama. Okey, jadi tema yang pertama ni kita ada 5 tajuk. 5 tajuk yang sepatutnya pelajar-pelajar telah pun mempelajarinya pada masa tingkatan 4, di tingkatan 4. Okey, seterusnya kita tengok kepada tema yang seterusnya, tema yang kedua, iaitu manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Okey, pertama kita ada fitrah kejadian insan. Kita ada maksud insan, proses kejadian insan, peringkat alam yang dilalui oleh manusia, keistimewaan insan, kepentingan memelihara fitrah kejadian insan dan tindakan untuk memelihara fitrah kejadian insan. Ini tajuk yang keenam, pelajaran yang keenam, iaitu sistem ataupun pelajaran yang keenam, fitrah kejadian insan. Okey, seterusnya pelajaran yang ketujuh, kita ada tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kita ada konsep hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita ada tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Kepentingan melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah, tindakan sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini masih lagi tema yang kedua. Okey, tajuk yang ketiga pada tema yang kedua iaitu peranan wahyu dan akal. Peranan wahyu dan akal, pelajaran yang ke-8. Kita ada pengertian wahyu dan akal, fungsi wahyu dan akal, kedudukan wahyu dan akal, perkara yang merosakkan akal, dan kepentingan wahyu dalam memelihara akal, dan akhir sekali kita ada keserasian wahyu dan akal. Keserasian wahyu Al-Quran dan akal kepada pemikiran manusia. Okey, seterusnya tema yang ketiga, ini tema yang kedua, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih lagi kita tempat tema yang seterusnya iaitu tema yang ketiga. Tema yang ketiga ni kita ada sistem sosial Islam. Sistem sosial Islam. Okey, pertama kita ada fitrah kejadian insan. Okey, konsep sistem sosial Islam, adab dan etika berdasarkan sistem sosial Islam, hak asasi manusia, keseimbangan sistem sosial Islam dan merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan. Ini sistem sosial Islam ni sebenarnya. Ini silap pelajaran ini patutnya sistem sosial Islam. Okey, pelajaran yang ke-10 masih lagi tema yang ketiga iaitu sistem kekeluargaan menurut Islam. Sistem kekeluargaan menurut Islam. Okay, kita ada prinsip kekeluargaan Islam, peranan ahli keluarga, kepentingan pembinaan keluarga Islam dan pelaksanaan tanggungjawab
ahli keluarga. Okay, seterusnya, kita ada prinsip pergaulan menurut Islam. Pelajaran yang ke-11, prinsip pergaulan menurut Islam. Kita ada konsep pergaulan menurut Islam, adab pergaulan dalam Islam, sifat mahmudah dalam pergaulan, kepentingan prinsip pergaulan Islam dan pelaksanaan prinsip pergaulan menurut Islam. Okay, ini pelajaran yang ke-11. Masih lagi tema yang ketiga. Untuk tema yang keempat, ataupun pelajaran yang ke-12, seterusnya, hiburan menurut Islam. Hiburan menurut Islam, kita ada konsep hiburan menurut Islam, adab dan etika dalam berhibur menurut Islam, kepentingan adab dan etika berhibur menurut Islam, hiburan dalam kehidupan dan aplikasi hiburan. Aplikasi hiburan sebagai ibadah. Ini pelajaran yang ke-12. Dan kita ada satu lagi untuk tema yang ketiga ni, iaitu kesenian menurut Islam. Kesenian menurut Islam, kita ada konsep kesenian Islam, adab dan etika kesenian menurut Islam, kepentingan adab dan etika kesenian menurut Islam, kesenian dalam kehidupan dan aplikasi kesenian sebagai ibadah. Okey, jadi kita ada 13 tajuk semua, 13 pelajaran dalam Sukatan Tasawuf Islam tingkatan 4. Ada 3 tema dan 12 pelajaran. Kesemua sekali ni, seharusnya pelajar dapat memahaminya dan mempelajarinya kerana semuanya akan disoal dalam peperiksaan nanti. Okey, seterusnya kita tengok yang tingkatan 5. Sukatan tingkatan 5 juga ada 3 tema. Tingkatan 5 juga ada 3 tema. Okey, tema yang keempat untuk tingkatan 5 ni, sistem ekonomi dan keuangan Islam. Sistem ekonomi dan keuangan Islam. Kita ada konsep asas sistem ekonomi Islam, prinsip-prinsip asas sistem ekonomi Islam, konsep pemilikan harta dan matlamatnya, peranan pekerjaan, kepentingan melaksanakan tuntutan ekonomi Islam, dan akhir sekali kita ada tindakan kepada penyelesaian persoalan ekonomi umat Islam. Ini untuk tema yang keempat, sistem ekonomi dan keuangan Islam. Okey, seterusnya masih lagi tema yang keempat, kita ada sistem keuangan Islam. Iaitu konsep asas muamalah Islam, jenis-jenis muamalah dan Islam dan cara pelaksanaannya, peranan institusi Islam, peranan institusi keuangan Islam dalam menguruskan muamalah Islam, kepentingan melaksanakan muamalah Islam dan pengurusan institusi keuangan Islam dalam kehidupan, dan akhir sekali tajuknya ialah amalan muamalah Islam dan aktiviti keuangan Islam. Okay, ini tema yang kedua ataupun tajuk yang kedua dalam tema yang keempat, iaitu sistem ekonomi dan keuangan Islam. Okay, seterusnya tema yang kelima, kita ada sistem perundangan dan kehakiman menurut Islam. Okay, ini tema yang kelima, sistem perundangan Islam. Jadi tajuknya kita ada konsep asas sistem perundangan Islam, keunggulan sistem perundangan Islam, matlamat sistem muamalah Islam, kepentingan melaksanakan sistem perundangan Islam dalam kehidupan dan tindakan pematuhan perundangan Islam dalam kehidupan. Okey, ini tema yang kelima. Tema yang kelima, sistem perundangan Islam. Okey, untuk tajuk yang seterusnya dalam tema ini ialah sistem kehakiman Islam. Kita akan mempelajari ataupun kita telah mempelajari konsep ni, sistem kehakiman Islam, iaitu konsep asas sistem kehakiman Islam, matlamat sistem kehakiman Islam, jenis kesalahan jenayah dan hukumannya menurut Islam, syarat pelantikan, etika dan peranan hakim, kepentingan melaksanakan sistem kehakiman Islam, dan yang last sekali tindakan menjauhi perbuatan yang dilarang dalam Islam. Okey, ini untuk tema yang kelima. Tema yang kelima untuk tingkatan 5. Okey, seterusnya tema yang terakhir, tema yang keenam, iaitu sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Okey. Jadi tajuk dalam sistem ni, dalam tajuk ini ialah pertama, konsep asas sistem pentadbiran dan pengurusan Islam, prinsip-prinsip tadbir urus dalam Islam, kepentingan melaksanakan tadbir urus dalam sistem pentadbiran dan pengurusan Islam, dan akhir sekali tindakan merealisasikan tadbir urus Islam dalam organisasi. Okey, ini pelajaran yang kelima, dan ada satu lagi. Tema yang kelima ni ialah sistem pemerintahan Islam. Okay, sistem pemerintahan Islam, tajuknya yang telah kita pelajari. Pertama, konsep asas sistem pemerintahan Islam, konsep asas
khilafah dalam sistem pemerintahan Islam, elemen-elemen pembentukan negara Islam dan fungsinya dalam sistem pemerintahan Islam, kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khilafiyah dan dalam kehidupan bernegara, kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khilafah dalam kehidupan bernegara, dan akhir sekali pelaksanaan sistem pemerintahan Islam. Okay, ini tema yang kelima bagi tingkatan 5. Jadi semua sekali kita ada berapa tema tadi? Kita ada 6 tema. Kita ada 6 tema. Tema kelima dan tema yang keenam. Okey. Jadi tingkatan 4 dan tingkatan 5 kita ada semua sekali ada 6 tema, 3 tema di tingkatan 4 dan 3 tema di tingkatan 5. Okey, ini yang akan pelajar-pelajar ditanya di soal dalam peperiksaan SPM nanti. Okey, jadi harapan saya pelajar-pelajar telah pun memahami dan mempelajari semua tema-tema tersebut. Okey, seterusnya kita melihat konstruk dia ataupun apa yang akan disoal dalam peperiksaan nanti. Okey, kita ada 4 konstruk dalam peperiksaan nanti. Okey, ada 4 konstruk. Pertama, mengingat dan memahami. Konstruk mengingat dan memahami. Okey, apa dia konstruk? Konstruk ialah perkara yang hendak ditafsir ataupun apakah yang akan ditafsir, apakah yang akan ditanya. Sama ada dia merupakan suatu bentuk yang konkret seperti tinggi dan berat, atau yang berbentuk abstrak seperti pengetahuan, kemahiran dan sikap yang cuba dibangunkan atau diperkembangkan melalui hasil pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Itu masuk konstruk. Iaitu apa yang hendak ditafsir ataupun apa yang hendak dinilai dalam peperiksaan tersebut. Okey. Yang pertama yang akan dinilai ialah mengingat dan memahami. Untuk kita mengingat dan memahami sesuatu. Ini biasanya ialah maksud. Kemudian prinsip, konsep. Ini konsep ataupun prinsip ini dia dalam konstruk mengingat dan memahami. Okey. Pertama, konstruk mengingat. Ini kalau dalam aras ni, aras rendah. Aras rendah. Mengingat kembali atau mengenal pasti maklumat yang spesifik, yang khusus. Yang ni tak boleh direka. Dalam bab konstruk mengingat ni kita tak boleh nak reka sendiri. Misalnya maksud ataupun pengertian. Ni kita tak boleh nak reka sendiri. Kita kena ambil dalam buku teks. Okey, kata tugas ataupun kata proses dalam konstruk mengingat ni ialah pertama, mengecam, mengulang, menyenaraikan, mengenal pasti, menamakan, menyatakan, memberitahu dan lain-lain. Ini kata tugas dalam konstruk mengingat. Okey, yang kedua, konstruk memahami. Apa dia memahami? Iaitu menterjemah bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Mentafsir bahan atau idea. Menganggar trend. Menganggar trend. Okey, kata tugasnya ialah menjelaskan, memberi contoh, meringkaskan, menterjemah, memilih dan menerangkan. Ini antara kata tugas dalam konstruk memahami. Okey, seterusnya, ini aras rendah. Ini aras rendah. Okey, seterusnya konstruk mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Okey, untuk konstruk ni, ini aras tinggi ya. Ini untuk aras sederhana dan tinggi. Mengaplikasi, menganalisis dan menilai ni untuk aras sederhana dan tinggi. Okey, untuk konstruk mengaplikasi, iaitu kita menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Okey, kata tugas dia menunjukkan, menyesuaikan. Ini banyak ni, menggunakan, menggambarkan, membina, melengkapkan, memeriksa, mengelaskan, menunjuk cara, melukis, melakar. Okey, ini antara kata tugas ataupun kata proses dalam konstruk mengaplikasi. Ini aras sederhana. Ini untuk aras sederhana. Seterusnya, menganalisis, iaitu mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. Ini menganalisis. Kata tugas ini pun banyak sini ya. Mencerakinkan, membezakan, memeriksa, membanding, mengesan, menyiasat, mengkategorikan, memaparkan, menilai, menguji, meramal, membuat inference, mentafsir dan lain-lain. Itu antara kata tugas bagi konstruk menganalisis. Okey, seterusnya konstruk menilai.
Ini aras tinggi, iaitu membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi. Antara kata tugasnya ialah mempertimbangkan, memilih, membuat keputusan, memberi alasan, membahas, mengesahkan, mencadangkan, mentaksir, membuat kesimpulan, mempertahankan, menyokong, menentukan keutamaan, meramal, membuat justifikasi dan lain-lain. Ini antara konstruk-konstruk yang akan disoal dalam subjek tasawuf Islam. Okey, kita ada tadi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Okey, ini untuk tasawuf Islam, konstruk untuk tasawuf Islam. Okey, seterusnya aras kesukaran, aras kesukaran soalan dalam tasawuf Islam. Aras kesukaran kita ada tiga aras kesukaran dalam tasawuf Islam, iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Okay, kita ada tiga aras, rendah, sederhana dan tinggi. Maksudnya bukan semua soalan tu susah dan bukan semua soalan tu senang. Dia telah bahagikan kepada tiga aras, rendah, sederhana dan tinggi. Di mana 50%, 50% soalan aras rendah, 30% soalan aras sederhana dan 20% soalan aras tinggi. Ini pembahagian dia. Pembahagian kesukaran soalan tersebut. Jadi aras rendah ni ialah contohnya misalnya ada 36 soalan. Ada 36 semua soalan. Jadi aras rendah ada lebih kurang 18 soalan. Okey. Jadi bilangan markah semua sekali, tasawuf Islam ni dia ada 6 soalan. Dia ada 6 soalan semua sekali, dibagi pada kita 6 soalan, bahagian B dan 1 bahagian A. Jadi 6 soalan tu semua sekali lebih kurang ada 120 markah. Sebab dia 6 soalan, setiap soalan tu ada 20 markah, jadi 120 soalan, 120 markah. Jadi untuk soalan soalan yang aras rendah ni ialah 18 soalan. Jadi kita kena jawab 12 soalan, lebih kurang 40 markah. 40 markah untuk soalan aras rendah. Okay, untuk sederhana, kita ada 11 soalan. Kita ada 11 soalan aras sederhana, di mana kita wajib jawab 8. Di markahnya ada 24. Markah ada 24 markah. Dan seterusnya, aras tinggi kita ada 7 soalan. 7 soalan aras tinggi, jawab 4. Kita mesti jawab 4, jadi 16 soalan. Jadi semua sekali ni untuk soalan bahagian B ni, untuk soalan bahagian B kita jawab 80 markah. Okay, ada 80 markah untuk soalan aras rendah, sederhana dan tinggi pada bahagian B. Pada bahagian B. Okay, jadi semua soalan ditawarkan kepada kita adalah 36 soalan. Jawab 24 sahaja. Aras rendah ada 12 soalan. Aras sederhana ada 8 soalan dan aras tinggi ada 4 soalan. Okey, ini jenis soalan aras kesukaran soalan yang ditanya dalam peperiksaan nanti. Okey, seterusnya item soalan. Item soalan. Okey, ada dua jenis soalan, bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A dia ada 6, dia ada 6 jenis. 6 jenis soalan bahagian A, isi tempat kosong, pertama, yang kedua soalan istilah, yang ketiga soalan berpandukan jadual, yang keempat soalan berdasarkan rajah, yang kelima lengkapkan catat alir, dan yang keenam tandakan sama ada tanda right ataupun pangkau untuk soalan betul ataupun salah. Ini untuk item, jenis item soalan bahagian A. Okey. Kita akan bincangkan secara lebih lanjut lagi ni untuk item-item ni dalam bahagian siri yang kedua. Okey, ini untuk bahagian B. Bahagian B kita ada dua jenis. Ada subjektif, dia soalan subjektif. Bahagian A tadi soalannya adalah objektif. Dan untuk soalan bahagian B, soalannya adalah soalan subjektif. Dia ada dua jenis, respon terhad dan respon terbuka. Respon terhad dan respon terbuka. Apa dia respon terhad? Iaitu menghadkan apa yang harus dijawab.
berdasarkan skop yang telah disoal. Respon terbuka ialah memberi kebebasan yang luas kepada calon untuk menggunakan pelbagai pendekatan yang difikirkan sesuai dengan kehendak soalan. Ini respon terbuka. Jadi ada dua jenis, respon terhad dan respon terbuka. Untuk soalan bahagian B, kita ada 36 soalan. Soalan pertama, soalan kedua, dia ada 6 soalan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5 dan soalan 6. Semua sekali ada 6 soalan. 6 soalan. Untuk aras rendah, kita ada 60 soalan. Ataupun 60 markah. 60 markah ada 18 soalan. Di mana setiap soalan ni, setiap soalan satu ada 3 soalan. Semua ni ada 3 soalan. Ataupun 10 soalan. 10 markah. 10 markah untuk setiap soalan pada aras rendah. Untuk aras sederhana, kita ada 2 soalan. 2 soalan. Jadi 6 soalan. 6 markah. 6 markah pada aras sederhana. Manakala untuk soalan aras tinggi, biasanya ada 1 soalan. 1 soalan aras tinggi dan jumlah markahnya ialah 4. Jadi, setiap soalan ni markah penuhnya ialah 20 markah. 20 markah, semua sekali ada 120 markah, tetapi yang wajib kita jawab hanya 4 soalan sahaja. 4 soalan sahaja, pilih mana-mana yang kita rasa senang untuk kita jawab. Yang kita rasa dapat memberikan markah yang banyak, yang tinggi dalam markah peperiksaan nanti. Jadi tidak ada soalan wajib. Tidak ada soalan wajib. Jawab 4 mana-mana yang kita rasa dapat memberi markah yang tertinggi kepada kita. Okay, ini item soalan. Okay, seterusnya rubrik penskoran. Cara pemberian markah. Rubrik penskoran ni adalah cara pemberian markah. Dia ada 1 markah sampai 6 markah. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Untuk 1 markah, menyatakan 1 pendapat saja. 1 isi saja kita dapat 1 markah. Untuk 2 markah, menyatakan 1 pendapat, 1 isi dan ada huraian ringkas. Kita akan dapat. Setiap ni mewakili 1 markah. Untuk 1 isi, 1 markah. Ada 1 huraian, 1 markah. Untuk 3 markah, 1 isi ataupun 1 pendapat, huraian lengkap, contoh. Ataupun kesan, ataupun sebab. 1 markah lagi. Untuk 4 markah, kita ada pendapat, isi, kemudian 2 huraian yang lengkap, contoh atau sebab dan kesimpulan ataupun rumusan. Ini untuk 4 markah. Untuk 5 markah, kita ada 1 pendapat, 3 huraian lengkap, contoh, kan kita ada kesimpulan. Ini untuk 5 markah. Dan untuk soalan 6 markah, kita mestilah menyatakan 1 pendapat, 4 huraian yang lengkap, 1 contoh atau sebab ataupun kesan, dan kita kena ada kesimpulan ataupun rumusan. Ini untuk soalan yang 6 markah. Okey, itu apa yang sepatutnya kita tahu. Untuk saya penjelasan pada pagi ini, untuk siri yang pertama, kita dah tahu apa dia fokus ataupun tema. Ada 6 tema. Ada 6 tema dalam tasawuf Islam ni, iaitu 3 tema di tingkatan 4 dan 3 tema di tingkatan 5. Konstraknya kita ada 5 konstrak: mengingat, memahami, menganalisa, mengaplikasi dan menilai. Kemudian aras kesukaran kita ada 3 aras: rendah, sederhana dan tinggi. Item dia kita ada 2 item, bahagian A dan bahagian B untuk kita jawab. Dan perskorannya, soalan markahnya ada 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, saya rasa itu saja untuk siri yang pertama ni. Harapan saya pelajar telah pun dapat memahaminya. Dan lepas ni insya-Allah kita akan sambung untuk siri yang kedua. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut, dengan lebih detail format pentaksiran. Bagaimana untuk mendapatkan markah yang tertinggi. Format pentaksiran ni dalam siri yang kedua. Okay, itu saja daripada saya pada kali ini. Apa yang baik datang pada Allah, apa yang buruk merupakan kelemahan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.